هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, kita masih di kisah yang ke berapa ni? Betul Isra Mi'raj ke Syafi ni? Kisah 32, Ustaz. Kisah ke-32 muka surat 72. Suara Ustaz pecah-pecah. Saya tak tahu side saya ke atau yang lain okey. Itu kita baca dia punya apa nama? Imrah wa Ibar tu separuh kan? Tak habis lagi kan? Belum Ustaz, sampai ke 16 rasanya. Yang last 16. Uh, uh, uh. Okey. Okey, suara okey ke? Ada kata Kak Nuran kata suara putus-putus. Okey dah? Tadi ada putus-putus, sekarang dah okey sikit Ustaz. Alhamdulillah. Okey, okey. Kita recap balik, kita mula daripada nombor 1 lah ya. Dia punya pengajaran ni. Sebahagiannya sudah kita bincang panjang lebar pada minggu sudah. Jika ada yang tertinggal nanti boleh tengok balik lah. Sekejap saya tengok komen ni. Okey dah, okey. Baik, peristiwa besar Isra' dan Mi'raj. Saya bahaskan, saya nyatakan tempoh hari dalam tradisi Melayu kita memang ada manuskrip. Oh, tempoh hari saya tunjuk gambar apa semua, gambar borak lah apa kan. Ingat ke? Saya tunjuk gambar borak, gambar manuskrip tu kan. Begitulah realitinya. Itu kita alam Melayu. Bayangkan di Farsi, di Cina, di India, dia punya mengarut tu lagi banyak lah. Maksudnya versi mereka, Isra' Mi'raj versi mereka tu lagi macam-macam lah. Sebab kita ni dah kemudian ya. Islam sampai di alam Melayu ni selepas dia dah sampai ke India dengan Cina. Jadi versi yang sampai pada kita ni versi yang dah bercampur aduk daripada yang original daripada Quran dan hadis, kemudian bercampur aduk dengan tradisi-tradisi bangsa-bangsa yang kemudian jadi Islam di belah negara Arab tu. Mesirnya apa nama ni apa, kemudian dia pergi ke Farsi, daripada Farsi dia pergi pada India, daripada India tu sebelumnya dia pergi kepada Cina juga. Jadi versi yang sampai kepada kita, kisah Isra' Mi'raj dan secara umumnya kisah Nabi dan Rasul lain sudah bercampur aduk dengan pelbagai tokoh tambah daripada tradisi tamadun-tamadun lain. Jadi bayangkan versi yang sampai kepada kita, kisah Quran, hadis, kisah apa nama Nabi dan Rasul, malaikat apa semua ni, versi yang macam mana? Versi yang sudah, kita boleh buat kesimpulan, versi yang sudah bercampur aduk, contaminate lah. Apa nama? Contaminate apa? Tercemar ya. Dengan pelbagai tradisi-tradisi sepanjang sejarah Islam lalu di mana, itulah sebab kita antara yang terakhir sampai. Jadi no wonder lah dalam 1000 tahun ini, ibu-ibu sekalian, versi agama yang sampai pada kita itu kisah-kisah tu lagu tu. Dan beberapa puluh tahun ini muncul, 10-20 tahun ini kita pun baru dengar ustaz-ustaz kita balik daripada Jordan, balik daripada Mesir, balik daripada Saudi dan seumpamanya, mula bercakap tentang kisah Nabi dan Rasul, kisah Quran, qasasul Quran ni mesti balik betul-betul tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh campur aduk, tak boleh tokok tambah dan seumpamanya. Kita pun jadi pelik lah. Macam mana pula ni? Macam tak setuju je, dan seumpamanya. Saya belum tunjuk lagi. Sebagai hari ni nak tunjuk, rasa dah tunjuk sebelum ni. Tapi mungkin kita boleh manuskrip kisah-kisah Nabi dan Rasul ya. Sebagaimana yang ada dalam bahasa Melayu. Saya ingat saya dah tunjuk sebelum ni, cuma tak apalah hari ni untuk ice breaking ya. Pagi-pagi ni dah sarapan ke semua ni? Ke puasa hari ni? Hari ni hari apa? Selasa. Okey, kita cuba tengok sekejap ya. Saya cari sekejap. Dokumen maklumat peribadi. Sekejap.
Nanti kita baca sama-sama ya. Teks Melayu tradisional yang berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul. Mana slide, thesis, journal proceeding, dokumen-dokumen, storytelling. Oh, ni sedap. Okey. Okey, dah ada. Okey. Okey. Saya ingat kita dah buat dah hari tu, tapi tak apalah. Saja kali kedua. Stop sharing dulu. Share balik. Okey. Okey, nampak Saya dah pernah tunjuk rasa sebelum ni. Ada kan? Okey, ni Kisah Al-Anbiya tajuk dia lah. Tapi tajuk ni setelah di scan dan dibuat barulah. MS ni manuskrip nombor 49. Sebab manuskrip ini dalam simpanan DBP ni rupa dia. Scan lah. Sekarang ni manuskrip yang lama tu, yang dah klasik tu mereka scan supaya lebih kekal lama lah, dah selamat benda tu. Jadi bila PDF ni dia dah jadi soft copy, tak ada isu lah kena jaga, kena ni, kena tu, kena ni Baik. Manuskrip ni setebal 334 muka surat. Tebal lah. Dan ia merangkumi kisah-kisah Nabi dan Rasul yang telah diadaptasi dan telah ditulis balik dalam bahasa Melayu tradisional kita, Melayu lama. So, baik, siapa boleh baca ni? Siapa nak apa nama kita panggil? Ni bukan bahasa Arab ni, bahasa Jawi je ni. Tulisan Jawi ni. Bahasa Melayu ya. Siapa nak apa namanya? Volunteer baca. Boleh baca. Dijadikan Sila. Allah Ta'ala, kan? Dijadikan Allah Ta'ala kenabian. Akan Nabi. Akan Nabi Allah Adam. Daripada Itu daripada. Tujuh. Petala bumi. bumi. Tujuh petala bumi. Jadi sepatutnya Toktah ada koma lagi. Daripada. Bumi. Yang Padanya pertama. daripada. Yang pertama. Dan batang lehernya. Batang lehernya. Allah. Daripada bumi. Yang kedua. Dan dadanya daripada bumi yang ketiga. Dan tangannya. Kedua tangannya daripada bumi yang keempat. Dan belakangnya Daripada bumi yang kelima. perutnya daripada bumi yang keenam. kelima. Dan pinggangnya daripada bumi yang keenam. Yang keenam. Dan kedua betisnya. Dan kedua tapak kakinya. Daripada bumi yang ketujuh. Ni tak dapat baca apa benda ni. Kata Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dijadikan Allah Ta'ala Nabi Allah Adam daripada bumi Baitul Maqdis dan mukanya, bukan makanya, mukanya daripada bumi syurga. Dan kedua, ni kedua apa? Matanya daripada bumi sungai Kal-Kautsar. Dan kakinya daripada bumi India. Dan dadanya daripada bumi Ka'batullah. Dan tulangnya daripada bumi Bukit Qaf. Dan imannya. Ni apa ni? Alif ya min nu alif.
Imannya Iman. daripada Imannya. bumi Bukan iman ni. Babil. Babil. Dan apa dia ni? Bukan iman ni. Dan ni saya hari tu pun tak boleh baca dia benda ni. Ah, bukan iman tu Ustaz, bukan. Dan dot daripada bumi Babil. Dan ayam tak kena. Cuba Ayam lah. Siapa boleh bagi pandangan? Yang Amamnya. mesti anggota badan ni. Matanya ke Ustaz? Amamnya. Dan matanya. Dan mata. Bukan. Mata. Ada mim kat situ. Hampir betul. Alif ya ni apa benda ni? Dan Mim ta alif nun ya, kalau matanya boleh relevan, tapi alif ya ni bagaimana ni? Alif ba alif ya ni. Tak boleh. Memang tak terlintas. Hari tu pun tak boleh nak baca. Ada siapa boleh bagi pandangan? Okey, saya besarkan. Ambil. Macam ada double M kat situ. Apa tu? dan biji matanya. Oh, benar. Dia imat apa tu? Air mata tu. Takkan air tak ada roh. Di ke? Iman Tak ada raw pula air mata. Dan air matanya takkan matanya. Alif yamin nun. Ada Nun alif tak. di matanya ke? Dan di Kalau berlaku matanya. begitu, kita pun tinggalkan dulu. Mola, ikut mola. Daripada bumi Babil. Daripada bumi Babil. Dan Dan tulang belakangnya daripada bumi Benua Iraq. Benua Iraq. Benua Iraq. Dan hatinya daripada tanah syurga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Dan lidahnya daripada bumi Taif. Iaitu antara Makkah dan Hijaz. Itu antara apa? Maka pada kepalanya itu ni benda ni. Letakkan. Benda ni. Kepalanya itu Ni akal. Akal dan bijak. Akal dan bijak. Bijak Ni berkata-kata. Pada kepalanya itu letaknya apa? letaknya Bukan. Apa benda ni? tempat Ustaz. bukan Tempat. Bukan. kepala. Ni letaknya tempat kan? Tempat. Lidahnya. Bukan. Bukan lidah. Alif yamin. Pada itulah. kepalanya itu. Ni. Tempat. Pada kepalanya itulah. Tempat. Ni dia huruf ni rupanya. Akal dan Pada bijak kepalanya berkata-kata. itulah tempat Tempat akal dan bijak berkata-kata berkata-kata. kerana ia Jadi daripada bumi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis dan adalah mukanya tempat keelokan kerana ia jadi daripada tanah syurga. dan kedua matanya ada apa koma, tak ada titik ni. akan tempat kedua matanya Yang kedua matanya akan tempat kebajikan. Kerana ia jadi daripada Kerana ia jadi daripada bumi Sungai Kausar. Dan kakinya iaitu Seraya. apa dah? Mereka ke? Seraya Lazat. Kakinya Mim ra sin alif ya. Merasai. Lazat. Rasainya. Merasai lazat. mana tu? Kerana ia jadi daripada bumi Hindi Dan kedua tangannya akan tempat
Memegang. Memegang Memegang. kerana Memegang, betul, memegang. kerana ia jadi Kerana ia jadi daripada bumi Kaabah daripada bumi dan Kaabah belakangnya akan tempat tempat kuat belakangnya kuat tempat kerana ia kerana jadi ia jadi daripada Bumi Arab. bumi Arab. Irak. Irak. Dan dari bumi Ni Irak. cuba pula Dan apa benda ni? imannya Yang sama tadi tu Ustaz. sama, imannya. bukan Alif iman. Alif 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 ya ba min nun. nu alif ta. Alif ba min Imtanya, imta apa benda? Imta ke? Apa? air mata betul. Benarnya. Air betul ke? air matanya. Air mata. Oh air. Dan Oh air air. Air matanya matanya. Air akan matanya. Mana arahnya Ustaz? Ya? Kalau air mata mana arahnya? Alif ada ya. ra, tak ada ra. Ada apa? Dia ada itulah ejaan Jawi lama ni ikut dan dia je. Air mata. Air mata. Air matanya akan tempat. Ni kalau baca Arab ni alif ya mati air. Matanya. Gitu. Oh gitu. Akan dia ikut dan tempat apa dia. Ustaz? Air mata ni. Oh. Air matanya daripada bumi Babel lah. bumi Gitu. Babel. Dan air air matanya akan tempat keinginan nafsu. keinginan nafsu. Kerana Ia jadi daripada bumi Babel Dan tulangnya akan tempat kekerasan. kerana ia jadi daripada bumi Qaf. bukit Kerana Dan ia hatinya jadi akan tempat iman. iman. Kerana ia jadi daripada bumi Jannatul Jannatul Firdaus. Firdaus. Oh, ada lagi. Dan apa benda ni? Ada. Lidahnya akan akan tempat mengucap syahadah. Mengucap syahadah. ni apa benda ni? Dan Syahadah. Ada apa? Ni kalau kita tengok, kita tengok Ini kena atas tengok susunan atas dia tadi ni tu. kan. Yang Bukan kan ada lah. apa tak apa. Ni kita panggil. Ini cabarannya membaca manuskrip lama ni. Kalau mengkaji manuskrip lama, Nun ini cabaran pertama iaitu nak baca dulu, nak alih dalam tulisan Rumi. Kita nak romanize kan. Ya? Yang kedua, isinya pula sahih tak sahih tu. Lepas tu yang kita baca banyak ayat tak sahih pula. Lidah daripada apa muka surat apa. Kita duk baca lidah daripada situ bumi Iraq daripada syurga. Ni ada hadis sahih ke ni? Bukan ni. Ada tuan-tuan, ibu-ibu. tak dengar. Tapi Mungkin bila tak, dibaca di Ustaz. surau masjid, dulu-dulu, tok nenek moyang kita duk mengaji di surau masjid, ini yang dibacakan, dia percaya ke tidak? 100% dia percaya. Dia tak kira ada betul tidak ada dalam Quran ke, ada dalam hadis ke. Dia kira tok guru ajar ada dalam kitab. Kitab mana? Inilah kitab antara kitab Jawi. Itu yang kita kata masalah. Itu yang kita kata bermasalah. Nampak tak? Oh, nak boleh baca ni sedap lah 300 muka surat ni, setahun tak habis baca ni. Kemudian kadang-kadang ni dah kira moden ya. Ini Jawi tradisional yang moden. Banyak lagi pengaruh bahasa Arab. Dah. Jadi kalau kita kena ada basic bahasa Arab, barulah kita boleh baca dengan banyak. Sebab dia akan pinjam banyak bahasa Arab. Dan sistem ejaan dia juga banyak tiru Arab. Macam air mata tadilah. Lama kita nak boleh jumpa. Ni air matanya ni. Rupanya air mata. Dia je lagu ni. Dan ejaan dia tidak seragam. Dulu mana ada DBP lagi. Dia bergantung pada orang yang tulis tu. Kalau dia rasa air bunyi alif ya, air. Mari seorang lagi, air, alif ya ra, air. Dia itulah cabarannya, dan menariknya, dan syoknya, dan kita kata galiknya, dan benda-benda yang sebahagiannya yang saya terlibat jugalah. Jadi ini yang kita kata. Cuma khazanah-khazanah ini membuktikan dua benda. Pertama, memang Islam dah berkembang dengan begitu dahsyat lah. Dah establish, dah berkembang dengan itu. Menyebabkan untuk nenek moyang kita dulu, memang jadi Islam total tanpa perlu dibahaskan lagi. Cuma, bahan-bahan yang tersebar, yang kita ingatkan
muktabar yang tidak lagi salah betul 100%, rupa-rupanya banyak juga tak betulnya. So bila kita nak betulkan mutaakhir ini, mestilah ramai orang marah. Nah, kita kata tak ada masalah lah, karya ni perlu dihargai, menarik, bagus. Cantik apa semua begini, ada sejarah punya nilai lah, dan seumpamanya. Tapi bila kita baca kontennya, kepala daripada Babil, tengkuk daripada Iraq apa semua, takkan kita nak cakap. Sebab benda ni tak ada dalam Quran dan hadis. Sedangkan kisah Nabi dan Rasul mesti hanya bersumber kepada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi golongan sastrawan, golongan kaji sastra yang saya juga terlibat, mereka kata kisah-kisah ni hanya untuk hiburan, untuk mendidik. Jadi tak ada masalah lah mereka cerita pun. Kita pun pada satu masa rasa relevan juga. Tapi masalah sekarang, cerita-cerita ni bukan cerita Pak Pandai. Bukan cerita sang kancil, Pak Pandai apa semua. Ini kisah wahyu, kisah Quran. Maka tak bolehlah nak pandai-pandai. Nampak tak? Di situ perspektifnya berbeza dah. Maka di sinilah menyebabkan benda tak betul ni terus tersebar dalam masyarakat. Termasuklah kisah, kalau gila gini banyaklah kisah Isra Mi'raj lah apa semua. Ada belaka lah ni. Ni apa cerita ni? Saya ambil tengah ni. Nah. Jumadil Awal pada Hijrah 913 tahun. Ialah ada. Dia banyaklah nak katanya. Ni makin teruk dah tulisan dia ni. Dia malas nanti. Ustaz, ni kitab Isra Mi'raj punya kan? Ada ni kitab kisah Nabi dan Rasul. Dia himpun semua kisah Nabi dan Rasul. Isra Mi'raj ada lah dalam ini. Saya tak jumpa lah mana kena baca satu-satu lah. Cuma di sana ada memang khas manuskrip Isra wal Mi'raj. Ada. Dah sudah dibuat kajian lah oleh Mak Saleh. Kampung pernah baca. Kalau dekat kampung pernah baca. Kat kampung buku dan kitab dia tebal macam ni, tapi itulah. Dia ceritalah, dia hikayat sebenarnya, tapi telah dianggap sebagai kitab rujukan muktabar. Nampak tak? Yang nampak. Tapi itulah ya, memang pasal masak pula. Jadinya yang di kampung itulah yang bacanya tok guru. Rupanya mereka baca kitab hikayat. Hikayat ni macam novel lah. Hikayat ni macam novel lah, Hajar Raya. Tapi disebabkan dia tulis tulisan Jawi, makanya apa dia? Apabila dia tulis Jawi, maka dianggap sebagai kitab muktabar, kitab rujukan ulama. Autentik. Tidak boleh dikritik, betul belaka dan seumpamanya. Jadi bila mutakhir ni, ustaz-ustaz kita mari betulkan benda tu, ni nak lawan ulama-ulama dulu. Ni nak lawan orang-orang dulu. Letihlah kita. Padahal yang hantar kita belajar luar negara, kutip duit, derma apa semua, orang kampung ni juga. Dan mereka pesan belajar tinggi-tinggi, nanti balik khidmatlah pada masyarakat. Betulkan apa yang salah. Jadi bila ustaz tu balik, mengaji di Mesir, belajar di Jordan, mana begitu begini, ustaz tu balik, betulkan lah. Dia marah, awak ni pergi Mesir tak ada 2-3 tahun balik, dah nak betulkan itu ini, dah nak kata orang salah begitu begini. La ilaha illallah. Nampak tak kontradik dan juga itu sikap itu. Jadi pun dalam masa yang sama saya tak nafikan pendekatan setengah-setengah ustaz tu agak keras. Itu pun kita tak nafikan. Jadi perlukan pelbagai elemen lah untuk nanti dakwah kita sampai dan seumpamanya. Okey, baik, kita habis ini, kita samalah pengajian kita ya. Kalau ada lagi tak puas hati nak baca ni, saya boleh share je dokumen ni. Kalau siapa nak, saya boleh share, boleh PM saya nanti ya. Okey, kita tengok komen ni sikit ni. Ada nama Okey. Handwritten, yes, Kak Saripah. Manuskrip, salah satu kriteria manuskrip, takrif manuskrip ni mesti handwritten. Zaman tu zaman belum ada percetakan lah. Baik, boleh baca cuma merangkap-rangkap. Betul, bayangkan nak baca 300 muka surat dan tulis balik untuk kajian master dan PhD. Memang. Tapi syok lah.
Kita dapat benda yang orang lain tak dapat baca, kita baca dan kita dapat tahu benda tu. Kita jadi pakar lah. Cuma pakar terhadap sumber yang tak betul. Kelas Jawi pagi ni benar Kak Safini. Jawi pula Jawi klasik. Kalau Jawi moden mudah baca sikit. Ni Jawi moden. Berlaku khilaf dalam membaca betul. Tengok. Ayak mata rupanya. Air mata. Kita punya lah lama nak boleh air mata rupanya. Soalan di FB. Adakah hadis betul ke larangan katil menghadap pintu bilik? Wallahu alam, Kak Syairah, setakat yang saya tahu tidak ada dan saya tak pernah dengar. Bukan tak ada, saya tak pernah dengar. Kalau ada, orang yang dakwa tu kena datangkanlah sumber daripada mana ya. Gitulah biasa. Biasanya kalau orang share tip pelik-pelik, dia kata hadis Nabi apa semua ni, mudahnya kita tanya minta maaf, boleh tak bagi tahu sumber daripada mana. Kalau dia boleh bagi teks bahasa Arab, lagi baik. On the spot kita boleh semak. Kalau tak, payah sikit lah. Kita kena translate dulu, cari keyword dia, baru kita boleh cari dia seumpamanya. Baik, hebat kakak-kakak baca manuskrip lama. Ya, ni nanti kita akan buat kelas khas nanti. Menarik juga ya. Tapi banyak dah kitab Jawi dirumikan, diromanizekan. Kitab-kitab Jawi yang banyak digunakan di pondok, telah dirumikan oleh Ustazah Noraini Abu. Terjemahan Al-Hidayah. Banyak ya buku-buku dia. Jadi Syekhuna Fadilatul Syekh Dato' Dr. Abdul Basit Abdul Rahman banyak tahqiq balik. Banyak ulah balik kedudukan hadis apa semua dalam tu. Sebagai contoh kitab Munyatul Musalli, Anak Kunci Syurga dan juga Penawar Bagi Hati. Itu Jawi lah, tapi dia kira Jawi moden lah tu. Kemudiannya Semput. Siapa Semput ni? Kak Nur. Allah Rabbi. Semangat anak-anak baca manuskrip. Ya. Kalau manuskrip yang lagi lama, lagi tak boleh baca. Sebab dia banyak kata pinjaman daripada bahasa Jawa, bahasa Farsi, bahasa Arab. Bahasa Arab insya-Allah lah kalau kita biasa tu, kita boleh teka. Tapi kalau bahasa Farsi dengan bahasa Hindi, bahasa Farsi dan kemudian dialek tempatan. Contohnya dialek Sunda, dialek Minang, dialek Jawa, huruf pegon, itu memang lagilah bermasalah untuk kita baca ya. Lagi susah. Saya pernah dengar version ini dari Tok Laki, kata Kak Anis. Siapa Tok Laki Kak Anis tu? Maksudnya dia mengaji di surau, dia dengar di surau, ustaz yang mengajar dia ke masa tu meriwayatkan daripada sumber yang sama lah. Itu yang kita kata kenapa Kak Lina kata ada nama Ibni Abbas, confident betul macam hadis. Ya, itu memang cara orang dulu dia nak naikkan taraf dia punya cerita, dia nisbah kepada sahabat-sahabat. Ini dalam ilmu hadis dia panggil tadlis. Macam overclaim lah. Claim benda yang tak ada pun sebenarnya. Dan orang dulu bila bunyi Ibnu Abbas ni dia tak fikir dah betul ke tak betul, ada sumber ke tidak. Kitab ni kata Ibnu Abbas ni. Selesai dah tu. Ibnu Abbas pula tinggilah kedudukan sahabat besar ni. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Itu memang cara-cara mereka yang meriwayatkan Israiliyat, mereka yang meriwayatkan hadis palsu, mereka bincang lagu tu ya. Teringat akak zaman sekolah agama dulu guna kitab lama tunggal terbalik baca tak faham. Itu pengalah. Jawi sekarang dah banyak pembaharuan betul, dia ikut sistem ejaan Rumi ya. Tapi kadang-kadang tu macam pelik juga. Contoh doktor dia akan eja dawau kaf duk. Sebab dia nak DOK tu, dia nak samakan bilangan huruf tu, dia eja dawau kaf tawau ra doktor. Padahal kalau ikut bahasa Arab dakaf saja, dakaf tawau ra doktor. Okeylah. Tapi disebabkan dia nak melayukan, dia nak sistem melayukan, dia tambah dawau supaya dia DOK. Pada saya itu lewah lah. Tapi itu sistem untuk diselaraskan. Kita nak ada kita punya sendiri, yang DBP punya ya. Bumi kita baca bom, tu bahaya. Bom. Fakulti pernah berlaku, orang baca khutbah ya. Khutbah wilayah ni ada dua versi, bahasa Jawi, tulisan Jawi, tulisan Rumi. Setengah-setengah imam tua ni dia action. Dia tak baca awal. 5 minit nak naik khutbah tu, barulah dia cari teks tu. Bila cari teks tu, kadang-kadang teks moden
kita banyak letak kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Contohnya fakulti. Di universiti banyak fakulti-fakulti yang menawarkan kursus sekian. Maka dia baca lagu mana? Di universiti banyak menawarkan paku lantai. Dia baca fakulti tu, fa qaf waw, fakulti, lam ta ya, fakulti tu sebagai paku lantai. Selesai masalah. Dan adalah akademi transformasi zaman Datuk Seri Najib dulu, transformasi. Tara, trans, nun, sin, fo, fa, waw, masi. Transformasi. Terdiam dia atas mimbar tu. Ada sahabat saya jugalah. Dia nak baca tu terdiam dia. Transfer keluar. Ini bahayanya. Jadi saya biasa dulu saya akan baca awal huruf-huruf yang pelik-pelik kalimah-kalimah yang pinjaman pelik-pelik bahasa Inggeris apa semua tu, kita akan tulis terus buat kurungan di situ. Atas teks supaya tidaklah terdiam selama seminit nak pukul apa benda tak tahu tu. Memang bahaya. Antara sebab dia orang cakap orang Arab dan Hindustan tu baik rupa paras. Sama macam kitab Barzanji ke Ustaz? Ya, kitab Barzanji ni kitab sastra, kitab syair, puisi. Jadi dia tak bolehlah kita sama tarafkan dengan kitab sirah, kitab hadis, tak boleh. Tapi masalahnya masyarakat kita menganggap Barzanji ni seolah-olah sumber muktabar. Bila Barzanji ulama dikatakan, padahal dia seorang sastrawan. Dan dia puji Rasulullah tu, dan adalah baik-baik dia yang agak melampau, yang dia macam tokok tambah lah untuk nak membesarkan tu, jadi agak-agak misleading benda tu. Kita tak setujulah yang tu. Jadi setengah daripada golongan tradisional ni, ustaz-ustaz kita tu pondok, menganggap Barzanji ini sebagai kitab rujukan muktabar untuk sirah Rasulullah. Tak boleh lah. Mana boleh? Sirah sumber rujukan pertama Quran, kedua hadis, ketiga kitab-kitab tarikh, kitab sirah yang muktabar lah dan seumpamanya. Macam feng shui tu lah ni. Cerita dalam kitab Barzanji adalah dimasukkan kitab tak sahih, ya betul. Banyaklah yang kalau kita baca dari sudut sastra, okeylah pujian pada Rasulullah, pelambangan, anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri, itu okey. Cuma ada jugalah kadang-kadang bila dia telajak sangat, ya Rasulullah engkaulah segala-galanya, kerana engkaulah kami masuk syurga, masuk neraka, kerana engkaulah begini-begini, engkaulah yang memberi pahala, memberi. Tak bolehlah over begitu, Rasulullah larang. Zaman Rasulullah pun Rasulullah marah orang yang puji lebih-lebih tu. Bila ada wanita-wanita yang menasyid dan menyebutkan bahawa Rasulullah ni tahu perkara gaib apa semua itu, Rasulullah marah. Jangan macam tu. Kata aku ni adalah hamba Allah. Inni abdullah. Aku ni hamba Allah. Jangan kata aku ni begini, aku boleh buat tu, aku tahu perkara gaib apa semua. Sebab perkara gaib hanya Allah Ta'ala yang tahu. Rasulullah tahu kerana Allah bagi tahu melalui Jibril alaihissalam. Nampak? Seterusnya masa saya kecil, kata Kak Saripah ni, beberapa orang sekolah dari Timur Tengah dan seberang selalu datang ke kampung membacakan kitab-kitab begini. Tradisi kita lah. Tradisi kita bawa. Dan satu lagi tradisi kita ni, maaf cakap, mari saja daripada luar negara, tak kira lah dia ni latar belakang apa, nampak muka Arab sikit, pakai jubah serban, kira tu alim besar belakang. Ni tidak benar, tidak betul cara menilai tu. Dan bila dia bercakap, dia tak bercakap pun, dia mari senyum, dia mari ke hulu ke hilir, jeling-jeling mata sikit, inilah begini, kita kata ini tak betul. Sedangkan bila dia bercakap, dia sebut hadis palsu. Sedangkan dia mengaku keturunan Nabi. Jadi sebab tu kita kena trigger. Kita kena rasa, kita kena ada sifat kritis, tak mudah percaya ni. Kita akan nilai orang tu berdasarkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia nyatakan, pemikiran dia. Ada pun batang tubuh dia, tu ikut dia lah. Dia keturunan Nabi ke, keturunan siapa ke. Hatta kalau dia keturunan Fir'aun sekalipun, tapi dia seorang Muslim, dan seorang yang alim, seorang yang baca hadis sahih, mengajar kita Islam yang betul, maka kita ikut walaupun dia keturunan Fir'aun. Berbanding dengan orang yang mengaku keturunan Rasulullah, tapi baca hadis palsu, tidak bawa nilai ilmu pun, setakat mari duk jeling-jeling begitu, bukan dia.
Tapi orang kita ni sentimennya tinggi. Bila tengok Arab, bila tengok Arab, keturunan Nabi belaka. Kawan tu tak tahu apa pun. Last kali tertukar dengan Bangla, Pakistan. Ingat ke? Ingat ke? Orang Arab juga. Jangan bersikap begitu, ya. Perlu kita bersikap kritis. Dah. Committed ke metod. Tu pun berlaku juga tu. Umat Islam haruslah ke metod. Committed. Committed. Kaf mim tawau ta. Committed. Kaf waw mim ya tawau ta. Ke metod. Committed lah, committed. Umat Islam haruslah ke metod dalam melaksanakan segala arahan dan juga tuntutan Islam. Sudah. Okey, habislah kita sudah. Kita masuk pengajian kita pula. Kau tak puas hati lagi nak baca lagi? Dah. Nanti kita cari teks-teks lain pula kita baca yang lebih susah, ya. Lebih susah insya-Allah. Baik, stop share. Mana cari ni? Hilang dah. Mana saya punya file? Oh, ada sini. Okey. Justru bila kita balik kepada kisah yang benar-benar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, maka tidak adalah kisah-kisah yang selalu kita dengar selama ni tu. Rasulullah terjumpa dengan wanita tua yang bongkok, umurnya sudah 1000 tahun. Dah, saya duk bayang kalaulah 1400 tahun dulu Rasulullah jumpa dia pun dah bongkok macam tu. Hari ni orang tua tu rasanya dah rapat ke lantai, dia punya bongkok tu. Soalannya begitulah. Adik kena dibezakan, kena balik pada sumber yang sahih dulu dan dapatkan huraian dan ibrah daripada huraian para ulama muktabar, dan cukuplah sekadar itu. Sebab Quran hadis ni bukannya satu sumber, kita katakan hikayat, satu sumber cerita lipu lara, bukan. Wahyu daripada Allah yang berbentuk cerita. Tapi dia tetap wahyu. Bukan boleh direka dan bukan boleh dikurangkan. Itulah yang kita duk ulang-ulang 3-4 tahun ni pun. Dalam siri saya punya kuliah, saya punya perkongsian, duk nak bagi faham benda tu selama ni pun. Sama je mesejnya. Okeylah, kita tengok. Yang pertama, keutamaan Rasulullah SAW dan kemuliaan dengan diisrakan ke Baitul Maqdis, menjadi imam salat bagi para nabi, Mi'raj menuju ke langit tertinggi. Ni sahih belakalah. Pertemuan baginda dengan para senior dakwah nubuwah, sambutan para penghuni syurga terhadap baginda dan kesempatan baginda melihat tanda-tanda yang maha agung. Allah Ta'ala bawa Isra dan Mi'raj naik ke langit. Rasulullah tengok segala kehebatan Allah Ta'ala. Maka sebab tu tak pelik iman pada Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah, yazid, yakni meningkat, tak turun-turun dah. Sebab apa? Baginda dibuka hijab untuk tengok segala perkara gaib. Kita pun kalau Allah Ta'ala buka tengok benda-benda gaib, pasti iman kita tak akan turun-turun dah. Akan naik sokmo. Tapi disebabkan kita ni tidak lagi dapat tengok benda gaib, alam gaib, makhluk gaib, maka duk main naik turun, tiba-tiba turun, naik, balik turun. Macam hospital punya mesin dia punya graf lah, naik turun tu nadi tu. Baik. Rasulullah dan para nabi dan rasul bila naik ni sebab apa? Tengok benda hijab. Kita juga akan tengok perkara gaib bila ketika mana nyawa kita di halqum. Ni halqum ni. Nyawa duk sini dah, yugharghir dipanggil. Yugharghir. Nyawa duk kat sini, Allah Ta'ala buka hijab. Hijab mata ni Allah Ta'ala buka. Nampak malaikat yang mari apa semua tu. Bila nampak tu, barulah mengiyakan segala apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada seumpamanya. Nampaklah iblis yang nak tipu kita, ada yang belajing apa semua, masa inilah nampak belaka. Jadinya masa itulah menyesal apa semua, nauzubillah. Dan mereka yang belajing apa semua duk guna khidmat jin tu, masa inilah lemah kita ni, jin mari suruh buat macam-macam. Jin suruh mengaku dia sebagai Tuhan. Jin kafir suruh dia buat begini. Maka kita buat. Jadi na'udzubillah min zalik, ada kebarangkalian untuk mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Mereka yang tertipu di saat akhir.
Jin iblis mari. Ketika kita sangat lemah menghadapi sakarat, dia mari. Kalau kamu nak selamat, kamu nak hilang dahaga kalau ke mana, akui aku ni Tuhan. Maka kita kadang tak sedar lemah tu, okey tu na'udzubillah, matilah kadang kafir. Kalau kita tak ada iman, tak ada amal soleh untuk bantu, maka itulah yang berlaku. Na'udzubillah min zalik. Baik, yang kedua, dalam perjalanan ini iaitu Isra wal Mi'raj, Isra perjalanan malam, Mi'raj naik ke langit. Dan masa Mi'raj Rasulullah tidak bawa lagi burak bersama, ya. Rasulullah hanya naik dengan Jibril. Dan sifat Mi'raj dari sudut bahasa adalah naik dengan ada benda. Maksudnya macam ada tangga gitu. Masalahnya naik langit pertama, langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Macam mana naik dengan lift ke dengan tangga ke dengan apa tu teknologinya? Wallahu alam. Tapi yang penting naik belaka-laka dan sangat laju lah kok. Kalau slow-slow mana nak dapat apa nama dengan itu, ya. Inilah perkara mukjizat ni. Baik, maka katanya apa dia? Dalam perjalanan ini Rasulullah melihat pelbagai penglihatan yang bertentangan dengan apa yang biasa dilihat oleh manusia umumnya. Dibukakan bagi baginda isi rumahnya dan semua itu dikeluarkan tanpa menghancurkan rumah atau menjadikannya retak. Pembedahan dada. Dalam setengah riwayat lain sebut bumbung atap rumah yang Rasulullah duduk tu dibuka. Dan ada setengah riwayat yang lebih kuat adalah Rasulullah berada dalam Baitullahil Haram. Di situ ataupun dibawa ke situ dan dibelah dada, dibersihkan, dan kemudian dari situlah Rasulullah telah Isra, yakni borak datang dan ambil berjalan. Pencucian hati di dalam rongga perutnya, kemudian dipenuhkan ataupun dimasukkan iman dan hikmah, lalu dikembalikan sebagaimana semula tanpa mengalirkan darah dan tanpa terasa sakit atau lelah, menempuh jarak yang luar biasa jauh yang untuk menempuhnya manusia memerlukan masa selama ratusan ribu tahun, tetapi peristiwa ini hanya berlaku sebahagian malam sahaja. Maha suci Allah atas segala kuasa Allah Ta'ala yang luar biasa, yang sangat berkuasa itu. Rasulullah berada di dalam rumah ketika dibawa ke Telaga Zamzam. Rumah inilah setengah riwayat sebut adalah rumah Ummu Hani. Sebab ada riwayat esoknya Rasulullah sampai ke rumah Ummu Hani. Tapi bermula Isra dibuka rumah Ummu Hani dalam Baitullahil Haram. Daripada rumah dibawa ke Baitullah, bawa ke dekat Kaabah, dekat dengan air Zamzam, Telaga Zamzam. Dan dari sana beliau diisrakan selepas hati dan perutnya dicuci, lantas dipenuhkan dengan iman dan hikmah. Maha benar firman Allah Ta'ala, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Okey. Surah Al-Isra ayat 1. Baik, yang keempat, antara kelebihan Zamzam al-Qazam, air Zamzam dibandingkan dengan telaga-telaga yang lain adalah kerana Jibril mencuci hati dan rongga perut Nabi SAW dengan airnya. Allah Maha Kuasa untuk menurunkan air dari dalam syurga. Air Zamzam ada dokumentari cuba buat apa dia? Dia pergi menyelam ataupun masukkan apa nama alat dalam telaga tu. Ada dalam YouTube, boleh tengok. Ataupun dalam kita kata dalam manuskrip pula. Dalam telaga tu masuk nak cari puncak air Zamzam tu sebab selama ratus ribu tahun tak pernah kering. Sedangkan berada di tengah-tengah lembah Bakah, di tengah padang pasir. Jadi kesimpulannya mereka duk menyelam cari tu katanya macam mana? Mereka berkesimpulan macam saya ingat saya lah, dia kata memang sumber daripada syurga lah. Begitulah. Maksudnya tak jumpa sumber yang jelas daripada mana air Zamzam punya muncul air itu. Ni dahsyat lah, dahsyat. Dan para ulama Islam mengajarkan kita, dan benda ni mujarrabat, bukannya Rasulullah ada sunnah ke apa. Tapi disebabkan masing-masing tahu air Zamzam ni air yang diberkati. Bermula daripada nama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian turun pada Nabi Muhammad dan ramai lagi ulama Nabi dan Rasul, kemudian hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ulama-ulama, sahabat-sahabat apa semua. Jadi air Zamzam ini dan tempatnya dan air itu air yang diberkati oleh Allah Ta'ala, air yang ada barakah. Maka sebahagian ulama bila mereka minum air Zamzam, mereka berdoa pada Allah, ya Allah, dengan keberkatan air, dia bertawassul dengan air Zamzam, keberkatan air Zamzam. Tawassul yang sunni lah. Bertawassul dengan benda yang confirm, sahih, ada keberkatan. Itu tidak mengapa,
Maka sebagian ulama antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tukar syarah kepada kitab Fathul Bari yang tuan-tuan baca dengan Ustaz Zulkhairi kita tu. Kan? Maka dia kata apa dia? Ya Allah, dia baca doa lah. Ya Allah, dengan berkat air Zam-Zam ni aku mohon kepadamu supaya aku menjadi sa'alim, menjadi seperti Al-Imam Az-Zahabi ataupun lebih daripada dia. Lebih daripada Imam Zahabi ataupun kurang lagi. Dan ternyata sejarah mencatatkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sudut ilmu sumbangannya lebih kurang ataupun hampir menyamai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ulama yang datang sebelum dia. Murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Tengok. Maka kita diajarlah oleh tok guru kita dan ini boleh buat tanpa menyandarkan ia sebagai sunnah Rasulullah SAW. Setiap kali kita nak minum air Zam-Zam ada doa nak sembuh penyakit, nak buat itu, nak buat ini. Ya Allah, dengan keberkatan air Zam-Zam yang ditemui oleh Nabi Ismail, yang diminum oleh Nabi Ibrahim, yang diminum oleh Nabi Muhammad, yang apa nama lagi kita kata. Dengan berkatnya air Zam-Zam yang engkau sendiri kurniakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, gini. Aku mohon kepadamu ya Allah, di atas keberkatan air Zam-Zam ini, kurniakanlah aku kesembuhan daripada sakit bipolar disorder ke, sakit apa nama, sakit kecil manis, darah tinggi. Boleh minta, tak ada masalah. Kerana setiap penyakit itu pasti ada. Kullu da'in dawa'an illal maut. Semua penyakit pasti ada ubat. Kata Fadilatul Datuk Doktor almarhum, siapa dia? Ustaz Ismail Kamuh rahimahullah. Dia kata semua penyakit mesti ada ubat. Yang kemudian telah disebut juga oleh Datuk Dr. Harun Din. Semua penyakit ada ubat. Bila ubat dia? Sama ada sembuh. Bila ubat-ubat ni sembuh. Dan kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua, ubat yang paling mujarab. Apa dia? Kullu da'in dawa'an illal maut. Sebenarnya al-maut itulah ubat yang paling mujarab. Ustaz Ismail Kamu kata tak ada orang duduk dalam kubur sakit jantung, sakit buah pinggang, kecil manis, darah tinggi. Tak ada. Sakit dalam kubur tu sakit lain. Sakit kena bedal dengan na'udzubillah min zalik, kena azab kubur tu sakit lain. Tapi sakit penyakit badan tak ada dah. Logik juga dah tu. Mana ada orang duduk dalam kubur sakit buah pinggang, jantung, apa kecil manis, apa semua lagi. Habis dah lah. Nah, gitulah keadaannya. Tuan-tuan, setuju ke tidak ni? Senyap yang belakang ni. Kena baca manuskrip lagi. Setuju. Terusnya kita tengok lagi. Di langit ada binatang yang bukan seperti binatang di bumi. Ia memiliki beberapa keistimewaan yang tidak ada pada semua binatang di bumi. Antaranya adalah burak yang ditunggang oleh Rasulullah SAW dan sebahagian Nabi sebelum baginda dinamakan burak kerana kecepatannya, iaitu burak ni al-barku. Al-barku apa dia? Kilat ataupun petir. Kerana kecepatannya yang luar biasa. Apabila ia meletakkan kakinya sehingga hendak melangkah, ketika hendak melangkah ternyata sudah sampai di tempat yang paling jauh. Ini lagi laju daripada The Flash. Okey, saya rasa saya dah tunjuk gambar-gambar burak tempoh hari. Tuan-tuan Google je lah. Burak, lepas tu tengok image dalam Google tu. Dia akan keluar burak-burak yang telah diwajahkan, digambarkan dengan badan manusianya, ada kepok sayapnya. Dalam tradisi Farsi dengan tradisi India banyak buat. Mereka ni penyembah berhala ni, tradisi penyembah berhala, mereka bila bercakap benda gaib tu, mereka perlu nak avatarkan benda tu. Macam Hindu lah. Hindu ni dia avatarkan Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka, dia buat patung dan seumpamanya. Sebab pada mereka kalau tak ada benda tu, tak berasa, tak nampak, berasa tak boleh percaya. Lama-lama jadi syirik, jadi khurafat gitulah. Alhamdulillah kita Islam tidak diajarkan begitu. Kita diajarkan untuk percaya by akli, by intellectual. Kita tengok alam, kita secara automatik kita tahu alam ni tak akan jadi dengan sendiri. Ada yang cipta. Siapa? Allah, yang kuasanya melebihi siapa-siapa. Tapi when it come to the question that who create Allah, maka akan kita terus kata soalan itu soalan yang tidak valid, kerana membincangkan tentang siapa cipta Allah itu
adalah suatu benda yang bertentang dengan akal yang waras lah. Maksudnya kita meletakkan soalan itu adalah di luar daripada kemampuan untuk kita faham dan tak perlu untuk kita faham. Cukup untuk kita yakin, kita i'tiqad Allah Ta'ala tu wujud dan dia cipta segala-galanya berdasarkan kehebatan penciptaan Allah Ta'ala. Dia panggil apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang kehebatan ciptaan Allah dan janganlah berfikir tentang zat Allah tu lagu mana begitu begini. Kerana kita melihat ramai orang yang cuba duk fikir pasal zat Allah, kononnya nak mencapai ilmu hakikat makrifat, akhirnya menjadi gila isim, akhirnya tak semayang bang, akhirnya duduk cakap sorang-sorang, akhirnya duduk jadi inilah orang gila lah, jadi orang yang mental disorder lah. Sebab apa? Cuba fikir benda yang tak boleh fikir. Vice versanya, kita nak hilangkan keraguan, roh yang ada di badan kita. Kita Muslim, kita kafir, na'udzubillah. Kita Muslim, orang kafir, siapa saja di barat, di timur, semuanya tahu. Bila kita hidup, boleh bercakap, boleh bangun tidur, boleh makan minum lagi, boleh berok kecing lagi, maka ada roh dalam tubuh kita. Tapi bila dia tanya, mana rupa roh itu? Duduk di mana sekarang? Boleh tak keluarkan dia sekejap, masuk balik? Boleh tak kontrol dia? Semua orang tahu kata tak boleh. Maka awak benda yang ada dalam badan awak yang gaib tu pun awak tak boleh nak explain, tak boleh nak jelaskan, tak boleh nak ni. Awak nak bincang pasal Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kita stopkan begitu, ya. Itu paling selamat. Don't cross the border. Don't cross the border. Baik. Dulu memang bayang buruk ni macam unicorn. Ya, Pegasus, Pegasus. Dah, Pegasus. Dah, gitu. Baik. Seterusnya. 6. Sekalipun Rasulullah SAW diseksa oleh sebahagian penghuni bumi. Yang buruk tadi tu saya ingat masa kecil-kecil dulu kita pergi ke kedai India Muslim. Dia gantung gambar inilah kuda separuh ada sayap badan orang. Dah macam Hindu punya Tuhan, Hindu punya itu punya apa nama berhala ni semua. Itu kita kata tak boleh tu. Sebab tu Islam mengharamkan kita melukis-lukis wajah Rasulullah dan seumpamanya. Kalau tidak jadi macam Kristian, iaitu mereka mewajahkan menjadikan patung Jesus mereka itu. Dan kita pergi ke Afrika, tengok-tengok Jesus kulit hitam. Nah, Afrika apa semua, India ke apa semua. Dia kata, mana you tahu Jesus kulit putih? Tak ada pun dalam scripture sebut Jesus kulit putih. Nah, kami yakin Jesus adalah berkulit hitam macam kami. Sebab dia tinggal di sekian-sekian. Masalah kata mana boleh. Jesus yang Kristian yang berkembang di Rom, di apa ni, adalah mereka yang sudah kulitnya berkulit cerah, berkulit putih. Pula. Tengok. Khilaf. Nah, jadi Jesus apa yang betul? Jesus berkulit hitam ke? Jesus berkulit putih? Ada. Dah seumpamanya. Ada khilaf. Jadi Rasulullah SAW dah seumpamanya ada. Baik, seterusnya. Sekalipun Rasulullah SAW diseksa oleh sebahagian penghuni bumi dan mereka terus-menerus menyeksa baginda, namun baginda tetap menjadi orang yang mendapatkan sambutan para malaikat dan para nabi di langit lah. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bagaimana sambutan para malaikat dan para nabi di langit. Begitu sekali meriah lah. Seorang yang datang kepada suatu perkumpulan, maka dialah yang memberi salam. Oleh sebab itu, Jibril AS mengenalkan Rasulullah SAW kepada setiap Nabi yang dijumpai oleh kedua-dua mereka. Lalu Jibril meminta kepada baginda agar mengucapkan salam kepada baginda. Pertama, kita tetamu, pergi tempat orang. Yang kedua, kita lebih muda, orang lain lebih tua. Yang ketiga, apa dia? Itu senior Rasulullah tu dalam dakwah. Nabi dan Rasul tu. Bahkan nenek moyang dia lah, Nabi Ibrahim apa semua. Jadi dimintalah. Adabnya begitu. Maka kita ni, kalau kita seorang, kita lah bagi salam pada orang ramai. Kita datang ke rumah orang, kita lah bagi salam kepada tuan rumah. Dah seumpamanya. Dalam majlis juga samalah. Begitu-begini dah seumpamanya. Adabnya begitu. Yang ke-8, sunnah berkenalan dengan orang yang kita temui dalam perjalanan kita, sebagaimana Jibril memperkenalkan Rasulullah SAW dengan para nabi dan sebahagian malaikat seperti Malik, penjaga neraka.
Jadi kita ni kalau berjalan dengan orang tua, biasanya kalau jumpa lah, dia jumpa kawan dia ataupun kenalan dia. Dia baru kenal. Biasanya dia akan perkenalkan tu. Ni si fulan kerja sekian-sekian, dan seumpamanya. Dalam setengah keadaan dia nampak macam kipas ke, nampak macam over ke, tapi tak, sebenarnya rupanya ada sunnah Rasulullah begitu. Supaya nanti orang yang kita baru jumpa tu jelas siapa ini. Yalah dari sudut nak address siapa begitu begini, maka akan timbul rasa hormat dan seumpamanya. Kita jelaskan, oh ni kawan saya ni sekarang ni kerja sekian-sekian. Dulu belajar sekali gini-gini ni. So ada maklumat asas. Tak payahlah cerita, oh dia kahwin 3 ni. Nah, oh jangan main ni. Oh, tu tak payahlah maklumat begitu. Ni maklumat umum saja. Ini kawan saya ni belajar sekali dulu, dah jumpa tadi ni. Tak apalah, orang hidup sekali, tak apa kita. Dia pun kerja bidang sama je dengan awak ni, bolehlah bincang-bincang kok. Begitu, lebih kurang begitulah ya. Ini cerita dia ni gini, gaji adalah berapa. Nah, jika guru masuk kelas, guru beri salam kepada pelajar. Pelajar bangun dah jawab ramai, betul kan cara macam itu Ustaz? Boleh berlaku sebenarnya bila masuk guru, cikgu, dia sebenarnya siapa dulu beri salam. Kalau ikut Rasulullah ni, kalau bertemu dengan sahabat ni, mereka apa kita panggil? Mereka berlomba-lomba untuk bagi salam dulu. Sebab bagi salam sunat, jawabnya wajib. Dan jawab ni lebih panjang doanya. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Dan jawabnya kena lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Atau Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi sahabat-sahabat ni kena cek baliklah, cerita ni masyhur tapi kena cek balik dari sudut ketepatan. Cuma secara umum disebutkan adalah sahabat-sahabat memang hunting for give Rasulullah salam first. Mereka memang, sebab apa? Kalau mereka beli salam dulu, Rasulullah akan jawab, mendoakan mereka dengan lebih panjang. Nampak tak? Dan doa Rasulullah ni makbul. Jadi ada ni cerita masyhur tapi saya kena cek balik soalan. Tanya Ustaz Zuhairi ke siapa? Jadi ada yang memang duduk sengaja sampai tahap tu macam menyorok, tunggu Rasulullah mari tu, keluar sergah. Bukan sergah, maksudnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Maksud nak bagi salam dulu tu. Sebab mengharapkan Rasulullah berjawab salam, dan jawapan salam Rasulullah lebih panjang, itu mereka seronok kerana doa Rasulullah SAW. Ada hadis Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Kak Nazah, kalau boleh hari matang bagus. Saya ingat-ingat lupa. Frankly speaking, saya ingat-ingat lupa. Lama tak jumpa hadis tu ya. Gitu. Jadi dalam konteks ini, yang untungnya siapa? Yang untungnya pemberi salam ke penjawab salam? Sebenarnya yang lebih untung pemberi salam. Pemberi salam. So saya membayangkan ustaz-ustazah yang masuk dalam kelas, macam saya tadilah masuk kelas, kita mengajar di masjid dan seumpamanya. Untunglah kami. Sebab apa? Bila kami bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tadi ada berapa? 20-30 orang. Semua jawab salam tersebut, semua mendoakan saya. 30 orang mendoakan tadi. Allahu Akbar. Besarlah. Dan saya jawab dalam hati, semoga doa yang sama juga dapat kepada ibu-ibu sekalian. Begitulah. Jadi antara pemberi dan penjawab salam, yang mana lebih bukan afdal, yang mana lebih ada kelebihan, sebenarnya pemberi salam. Sebab itulah hadis yang Kak Razah sebut tu, sahabat-sahabat berebut untuk bagi salam, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya. Wajib meminta izin tak kala kita mengetuk rumah orang lain, sebagaimana Jibril alaihissalam meminta izin ketika hendak masuk ke setiap lapisan rumah. Bahkan kalau kita belajar adab dan nusus, apa dia? Bila pergi rumah orang tu, bagi salam 3 kali sahaja, dah 3 kali dia tak jawab, maka kena balik. Tapi itu kalau rumah dekat-dekat lah. Ini rumah mak kita ataupun rumah adik-beradik, kita datang jauh beratus-ratus kilometer, dia pun dah tahu kita nak mari. Dia pun dah tahu kita nak mari. Cuma kebetulan masa kita sampai tu, dia keluar beli ke kedai runcit ke, tengah tertidur ke lagu mana. Kita pula baca hadis ni, Rasulullah kata bagi salam 3 kali, kalau tak jawab balik.
Nah, kita pun bagi salam. Assalamualaikum. Senyap. Assalamualaikum. Senyap. Assalamualaikum. Senyap. Kita pun tak apalah balik lah. Balik sampai Kelantan dah. Start kereta balik KL semula. Tak logik lah begitu. Nah, tapi kalau jiran kita ke, maksudnya orang dekat-dekat, nak kita bagi salam, Assalamualaikum. Dan bagi salam tu janganlah straight. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak jawab tu balik lah. Adalah jedanya. Assalamualaikum. Maksudnya beberapa lama sikit, guna kota yang kedua. Assalamualaikum. Haji, oh Haji. Hajar. Oh Hajar. Gitu. Nah, barulah guna kota ketiga. Ada orang mari-mari bagi salam sekali tak jawab. Dia cerdik. Sekarang zaman moden. Dia cerdik. Dia buat apa? Dia telefon. Buat apa nak panggil tete umur orang besar banglo dah. Tak ada intercom lah apa semua. Payahlah. Call. Loceng ada. Tekel loceng. Nampak ada Tiga loceng. kali tu rumah mak arah tu buru pulak. Kadang-kadang aja ada Kak Yah. Dia tak kena gaya ke rumah mak arah. Dia loceng. Dia marah dia buru pulak. Ada. Tekel banyak kali dah. Allah Rabbi. Bahaya juga loceng ni malam-malam. Pukul 2-3 pagi orang nak khianat dia lalu-lalu. Khianat ni apa dia nak kata? Muat nakal lah. Lalu rumah kita dia tekan loceng. Kita dah risau dah. Apa benda pula ni. Baik, termasuk adab yang agung adalah menyambut orang baik yang datang kepada kita dan memuji mereka. Jika sudah mengetahui sifat sekaligus mendoakan mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka menerima lawatan Rasulullah SAW. Perhatikan yang tinggi dan keseriusan Rasulullah. Perhatian yang tinggi dan keseriusan Rasulullah SAW. Baginda telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat sebahagian Nabi yang baginda jumpa. Antaranya Isa, Musa, Yusuf dan Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Itu nenek moyang dia. Senior Rasulullah dalam dakwah nubuwah. Baik. Idris tidak termasuk nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Kerana itu dia tidak memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan anak, tetapi akhil karim dia panggil tak? Tetapi memanggil beliau dengan panggilan saudara. Ini ada sebab dia lah. Kalau baca ibni marhaban ya ibnil salih, ya ibni salih. Marhaban, selamat datang anak yang salih. Tapi bila sampai kepada Idris alaihissalam, Idris kata marhaban akhis salih, saudaraku yang salih. Ini berbeza dengan apa yang ditegaskan oleh Taurat bahawa dia daripada nenek moyang Nabi Nuh. Ada seumpamanya. Mengetahui urutan penyebutan para rasul dan para nabi di semua lapisan langit, Adam pada langit yang pertama, kemudian Isa dan Yahya pada langit kedua, demikian seterusnya. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas semua para nabi di mana dia berada di langit ke-7 dan dia menyandarkan belakangnya di Baitul Ma'mur, iaitu Kaabah bagi makhluk Allah di langit, iaitu para malaikat. Kaabah di bumi ini kiblat kita manusia, bashar, insan. Baitul Ma'mur adalah Baitullahil Haram. Baitul Ma'mur yakni adalah kiblat para malaikat di langit. Luar biasa. Dan Ibrahim alaihissalam sedang menyandarkan badannya ke Baitul Ma'mur ketika Rasulullah naik ke langit ke-7 itu. Baik. Para malaikat memiliki Kaabah di langit ke-7, di mana mereka menunaikan solat ke arahnya dan menunaikan haji di sana. Setiap hari ia dimasuki oleh 70,000 malaikat yang takkan keluar-keluar lagi. Setiap yang memasukinya tidak diberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Yakni setiap hari itu setiap hari langit, bukan setiap hari kita 24 jam. Guna sistem solar matahari dan bulan. Setiap hari masuk langit. 70,000 malaikat masuk dan tidak pernah lagi keluar-keluar. Setiap hari without fail daripada alam ini diciptakan sampailah ke kiamat. Besar mana Baitul Ma'mur ataupun masjid ataupun kiblat di atas ni, wallahu a'lam. Tak erti nak bagi tahu tuan-tuan. Ya. Baik, keutamaan Musa alaihissalam dan ghibtah. Ghibtah ni satu perkataan, dia macam cemburu tapi cemburu yang baik, cemburu yang baik. Kita boleh cemburu dalam 3 perkara.
Cemburu kepada orang yang soleh di atas kesolehannya. Dia soleh, dia jaga, solat, puasa, ibadah banyak. Kita pula tak mampu nak buat macam dia, kita cemburu pada dia. Tapi cemburu tu bukan cemburu hasad untuk dia tak boleh lagu tu. Tapi cemburu kita adalah, ya Allah, kalaulah aku boleh sebagus dia, ada kekuatan, muda lagi boleh ibadah macam dia. Begitu cemburu yang baik, cemburu yang dibenarkan. Yang kedua, dalam masalah ilmu, kita cemburu kepada orang yang alim. Ghibtah. Kita cemburu. Allah alimnya dia, hafal Quran, hafal hadis, hafal tu, hafal ni. Kita begini. Alangkah bagusnya, begini. Tu cemburu yang positif. Cemburu yang bagus. Wadah Mairah. Yang ketiga, cemburu dari sudut tengok orang kaya, orang ada harta. Cemburu dia. Cemburu apa? Cemburu sebab dia guna harta dia itu dan dia boleh buat banyak kebajikan dengan harta dia. Nak derma, dia boleh support ni orang nak pergi mengaji, buat master PhD, dia keluar duit. Tahu orang lain tak payah, saya seorang tak apa dah. Dah. Apa nama, bina masjid, bina surau, tolong anak yatim apa semua. Jadi kita cemburu. Allah untungnya dia kaya, boleh buat macam-macam kebajikan. Nah, kalaulah aku kaya macam dia juga, maka banyak kebajikan yang aku boleh buat ni. Dan ini tidak menghalang kita buat setakat yang kita mampulah. Ini yang berlaku pada kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka cemburu sama mereka. Golongan-golongan miskin telah melihat golongan kaya. Jumpa Rasulullah, mereka risau, mereka tak puas hati, mereka sedih. Rasulullah, mereka kata, golongan kaya ni, mereka solat macam kami, mereka puasa macam kami, mereka buat ibadah pada kami, mereka khidmat pada kamu lebih pada kami. Tapi mereka kaya, kami miskin. Mereka boleh buat derma begini-begini ni, kami tak boleh buat. Jadi, macam mana kedudukan kami ni? Tu orang miskin zaman Rasulullah. Orang miskin pasal Rasulullah, dia bukan risau tak boleh makan minum sahaja. Dia risau takut-takut nanti mereka ni tak berapa, bukan layak, tak berapa tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka solat, orang kaya-kaya pun solat juga. Mereka puasa, orang kaya puasa. Mereka buat ibadah sunat, orang kaya-kaya buat juga. Tapi bila orang kaya-kaya bagi derma, fisabilillah banyak, mereka tak boleh nak bagi. Maka mereka cemburu, mereka risau, mereka takut, mereka frust. Rasulullah lagu mana ni? Dah. Mereka boleh buat begini-begini, kami tak boleh. Nampak tak? Itu cara para sahabat Rasulullah dulu. Luar biasa lah. Maka cemburu yang ghibtah itu dibenarkan. Maka Nabi Musa AS telah bersikap demikian. Bila Rasulullah diberikan, diberikan kepada, bila Nabi Musa, Nabi Muhammad tahu, umat Nabi Muhammad akan lebih ramai masuk syurga berbanding dengan Bani Israel. Ada hadis kita baca dah, silap saya, Rasulullah ketika dia Yaumil Mahsyar, Rasulullah tengok setiap Nabi ni ada pengikut dia masing-masing bersama. Maka Rasulullah tengok pada satu arah, terlihat ramai manusia di situ. Rasulullah tanya malaikat, siapa tu? Tu Bani Israel yang ikut Nabi Musa. Kemudian Rasulullah tengok satu arah lagi, ternyata satu arah tu lebih ramai daripada yang Nabi Musa punya umat tadi. Rasulullah tanya, tu umat siapa tu? Gini, tu siapa dia punya umat tu? Gini ni. Malaikat kata, itulah umat kamu, Muhammad. Paling ramai sekali. Dan Rasulullah gembira. Rasulullah sangat gembira kerana ramai umat dia yang di akhirat dan ramai yang masuk syurga dan ramai juga yang masuk neraka lah. Rasulullah sedih lah di situ ya. Baik. Seterusnya lagi, apa dia? Kita dikenalkan dengan pohon agung Sidratul Muntaha. Masa sampai di Sidratul Muntaha, tak sampai ke Arash lagi, Sidratul Muntaha ni. Nah, atas pada langit ke-7. Maka Rasulullah telah tengok apa dia? Ada kehidupan di sana. Ada tumbuh-tumbuhan dan ada binatang-binatang dan seumpamanya. Ada kehidupan lah. Jadi Rasulullah kata buah-buahnya dari pohonnya sebesar kolah-kolah hajar. Besar-besar buah-buah dia tu. Dan daun-daunnya seperti telinga gajah. Dari sudut besar. Perumpamaan, bukan sama dengan telinga gajah. Perumpamaan nak kata besarnya.
Dan dari pangkalnya memancar sungai-sungai syurga. Dan seumpamanya. Lagu mana ni? Wallahu a'lam. Semoga kita ada rezeki untuk terus Allah Ta'ala bawa masuk dan tengok segala apa yang Rasulullah dah cerita pada kita dengan kiasan ini. Baik, seterusnya. Ni ada soalan ni. Siapa-siapa ada soalan lagi boleh sebut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya bagi salam tadi. Baik. Seterusnya. Petunjuk Allah untuk Rasulnya menuju fitrah kerana beliau memilih susu dan tidak memilih khamar. Jika baginda memilih khamar apa dia? Arak. Arak atau sebarang perkara yang boleh memabukkan. Kira khamar. Maka buruklah kesannya pada umat. Tapi ternyata Rasulullah memilih fitrah iaitu susu. Dan Alhamdulillah, arak kemudian telah diharamkan oleh syarak dengan tadarruj, dipanggil berperingkat. 1, tu ayat. 2, mula-mula tak boleh minum ketika solat dulu. Kemudian tak boleh minum kalau nak jumpa orang ramai. Yang ketiga, barulah yang ketiga barulah apa nama dipanggil? Yang ketiga barulah pengharaman secara mutlak. Tak boleh dah. Dan ketiga pengharaman secara mutlak ini, para sahabat yang di rumah mereka masih ada tempayan-tempayan arak tu, terus mengeluarkan arak-arak itu untuk dicuahkan di jalan-jalan di Madinah. Dikatakan pada hari itu di jalan Madinah itu basah, bukan banjir lah, penuh dengan air arak yang ditumpahkan. Punya nak kata bila iman sudah tinggi, kepatuhan kepada syarak itu tidak ada lagi kompromi. Boleh ikut bila masuk. Bila iman dan kefahaman sudah tinggi. Sebab tu pentingnya tadarruj dalam dakwah apa semua pun penting tadarruj, berperingkat. Ini jumpa kali pertama tu ajak keluar tabligh tu, tak boleh lah. Baru pertama kali jumpa. Nah, kawan-kawan dulu, kenal dulu apa semua, menang hati dulu apa semua itu gini. Dan dakwah ni memang MLM lah, multi level marketing. Nah, ini adalah kita katakan objektif ataupun misi ibu-ibu sekalian 30 orang lebih ini, iaitu macam mana saya kata dalam sebuah hari. Kurang-kurang dalam masa seminggu, setiap orang kena target seorang untuk bagi dakwah, dan paling tidak perkenalkan mereka dengan kelas kita ni, dah bagi link pada mereka secara peribadi. Mana tahu setiap hari, setiap minggu yang kita tu, maka lama-lama ramailah yang akan ikuti dan juga seronok untuk melalui apa yang kita seronok ini. Kalau tak sayang, kita je duk dengar. Nah, kena share lah dengan anak beranak, keluarga apa semua. Cuma saya tahu ada yang share tu secara umum. Maksudnya masuk dalam grup ramai-ramai dan seumpamanya. Kalau begitu kadang-kadang kurang berkesan. Realitinya kurang berkesan. Tapi kalau kita pergi secara peribadi, bagi penerangan, kita jual produk lah. Begini. Jomlah. Dia mungkin akan dalam 10 orang, 20 orang, bolehlah 2, 3, 4 orang. Alhamdulillah. Semoga itu jadi saham kita di akhirat esok. Itu dakwah kita. Baik. Nanti kita buat buku log untuk nanti semua kena report berapa orang dah dia dakwah. Boleh ke kita? Kak Liza, Kak Fini boleh ke? Kita buat log siap. Okey, minggu ni siapa dia? Minggu ni siapa dia? Berapa orang dah? Ada. Kalau gitu tinggal 2 orang dah kelas ni. Sebab kena report ke guru besar. Guru besar apa dia? Ketua kelas Kak Syida. Timbalan ketua kelas Kak Liza. Elok sangat tu. Kena report. Hari ni berapa orang dah mesej pasal dakwah kita ni? Alhamdulillah ada 2 orang. Okey, ada. Gitu. Baik. 19, Allah memfardukan 50 kali solat. 50 kali bukan 50 rakaat. 50 waktu kali. Bayangkan 50 kali ni satu kali 2 rakaat. 100 rakaat lepel lagi kita. 17 rakaat ni pun kadang-kadang zaman-zaman dululah. Nah, duduk culah juga. Ini lagi kan kalau 50 kali 2 100, bila masa lagi nak buat apa? Nak makan minum pun tak ada kali. Nah, dia memberikan keringanan sehingga tinggal 5 kali sahaja. 5 kali pula 2, 4, 4, 3, 4 nombor dia. Nah, comel nombor ni. 2, 4, 4, 3, 4. Itu dia punya
Katanya apa nama lagu nasyid saya dengar tu. Macam mana lagu dia? 2 4 4 3 4 macam mana nasyid tu? Inilah nombor macam-macam lah. Dan pahalanya sama dengan 50 kali solat Allahu Akbar. Itu tak termasuk hal-hal sunat yang sebelum, semasa dan selepas. Dan kalau pergi jalan berjemaah lain pula. Kalau solat sunat qabliyah ba'diyah lain pula. Kalau tahiyatul masjid lain pula pahalanya. Lepas daripada solat ada zikir-zikirnya. Dalam solat tu sendiri, bacaan-bacaan yang sunat yang pelbagai tu lain pula pahala dia. Dan berdoa pada tempat yang sepatutnya di antara dua azan dengan iqamah. Berdoa di hujung pada akhir solat sebelum bagi salam. Dalam setiap sujud lain pula pahalanya tu. Jadi ini semua kita akan dapat tahu hanya melalui hadiyun nabawi, iaitu petunjuk daripada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali kisah kepada Nabi sallallahu kisah kasih Nabi Musa alaihi salam kepada umat ini ketika baginda memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kembali untuk memohon keringanan daripada Allah berkenaan jumlah salat. Ini adalah kerana pengalaman baginda dengan umatnya yang tidak mampu taat dan sabar ke atas perintah dan syariat Allah. Maka Nabi Musa bagi nasihat. At the first, Rasulullah dengar dulu kata senior dia. Sebab Nabi Musa senior. Nabi Musa senior dan berpengalaman jauh. Jadi kita ni memang tak boleh tidak. Mesti kita cari mentor orang lama, orang pengalaman untuk ambil ilmu. Nasihat kepada mereka. Jadi Nabi Musa pun bagi nasihat sehinggalah sampai 10 kali, sampai tunggu sampai 5. Tapi sampai satu tahap, kita ni walaupun kita ada mentor, kita ada penasihat apa semua, kita kena buat keputusan sendiri. Itu antara pengajaran yang boleh. Bila kita dah sampai tahap yang kita rasa okey dah ni, kita boleh. Maksudnya the best action is like this. Bukannya sebagaimana yang masih disyorkan oleh mentor kita. Kita tak nafikan 90% dah kita ambil nasihat mentor kita punya senior apa semua. Kita dah apply apa semua, tapi sampai satu tahap kita tetap kena buat keputusan sendiri. Kita kena ambil sikap sendiri. Dan kita sanggup dengan risiko tersebut. Tak boleh salahkan orang. Tak apa. Rasulullah sanggup ambil risiko itu. 5 kali tak apalah, aku malu dah. Tak apa, aku akan buat. Maka jawapan Allah, 5 kali itu sama dengan 50 kali asal. Tengok dia punya reward. Sentiasa ni. Baik, seterusnya. Kita baca lagi. Okey, mana? Musa AS menasihati Rasulullah SAW agar kembali kepada Allah SWT dan memohon keringanan. Ini kita tahulah. Baginda menjelaskan ini surasi sama dengan tadi. Okey. Kaum-kaum terdahulu memiliki umur yang lebih panjang dan badan lebih kuat. Musa AS telah berkata kepada Rasulullah SAW, fa ummatuka ad'afu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma'an. Umatmu lebih lemah pada fizikal, kekuatan jiwa, badan, penglihatan dan pendengaran. Hadis riwayat Bukhari nombor 7515. Sebab tu Allah Taala marah sangat pada Bani Israel tu. Aku bagi kamu nikmat tu, nikmat ni, last kali kamu kufur pada aku. Tu. Apa dia? Ayatnya ya Bani Israel, ladhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu nikmat Allah ni. Badan yang lebih kuat, umur yang lebih panjang, penglihatan ni manusia-manusia yang hebat lah dalam sejarah kan. Tapi kufur pada Nabi Musa dan kufur pada Allah Ta'ala. Baik, menerima nasihat pada pemberi nasihat sebagaimana penerimaan Rasulullah akan nasihat Nabi Muhammad macam kita dah sebut tadilah. Kemampuan Jibril sangat hebat. Dengan izin Allah, Jibril boleh membuka atap rumah Rasulullah, membelah dada baginda, besarnya sayap dan banyaknya sayap yang dia miliki. Itu kita semua maklum. Sayap Jibril satu tutup timur dan barat. Dia ada 600 sayap. Jadi lagu mana? Dan Rasulullah tengok hanya 2 kali saja. Dan Gua Hira? Tak, Gua Hira tak tuan. Tak muat Jibril dalam Gua Hira tu. Masa Jibril mari Gua Hira berupa manusia peluk dari belakang. Kali pertama Rasulullah tengok ketika berjalan di satu padang 6 bulan. Kalau ikut Ibn Syah Az-Zuhri, 6 bulan selepas peristiwa di Gua Hira, Rasulullah dengar suara panggil dari langit. Rasulullah jenguk Jibril jalasa ala kursiyu bainas sama'i wal ardi. Tengok Jibril dalam rupa yang asal duduk di atas kursi yang tergantung di antara langit dan bumi. Besar alam tu.
Maka boleh agak tak apa perasaan Rasulullah masa tu? Oh, berlari balik rumah kali kedua. Zammiluni, takut. Dia anjurkan ziarah ke Masjidil Aqsa dan solat di dalamnya. Rasulullah SAW telah menunaikan solat 2 rakaat di dalamnya. Demikian juga dikatakan oleh Jibril. Cuma fatwa semasa Syekh Dr. Yusuf Qaradawi tak setuju untuk pergi ziarah Masjidil Aqsa ni, walaupun ada orang pergi juga. Kerana dia kata nak pergi itu kena bayar apa dia? Kena bayar pasport apa pun pada kerajaan haram Zionis Israel. Maka soalan kita support mereka dah pula. Maka hari ni kita tangguh dulu. Boleh itu fatwa Qaradawi lah. Tapi kalau tanya fatwa lain pula. Ada ulama kata kalau semua umat Islam tak pergi, akhirnya Masjidil Aqsa tak jadi syiar Islam dah lah. Betul juga. Jadi bergantunglah ibu-ibu sekalian, kalau ada rasa nak pergi jugalah seumur hidup sekali dah. Dan atas niat tadi supaya Masjidil Aqsa tetap diziarahi oleh orang Islam, dan masa itu adalah masa yang tidak berlaku ketegangan, selamat, maka mungkin insya-Allah dapat piala ziarah ke tempat suci yang kedua, ketiga dalam Islam ini. Kita gigi tiba-tiba Israel duduk tembok orang, tanya tuan-tuan. Tak pasal-pasal. Dan kejadian itu memang boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Kemudian apa berlaku? Isra dan Mi'raj menuju langit tertinggi yang dilalui oleh Rasulullah adalah dengan jasad dan ruh baginda. Kerana di sana ada pandangan berlaku dengan ruh saja. Ada pandangan itu. Ada pendapat kata Isra dengan ruh dan badan, Mi'raj dengan ruh saja. Rasulullah tinggal body di Baitul Maqdis, naik ruh saja juga. Tapi majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah kata sebab dia ni mukjizat, dia ni adalah dalailun nubuwah, maka jasad dan ruh Rasulullah naik sebab Allah yang naikkan, bukan Rasulullah sendiri. Tak ada masalah apa. Selesai. Bukan hanya dengan ruh sahaja sebagaimana dikatakan oleh setengah pihak. Hal ini diisyaratkan sendiri oleh Allah Ta'ala, asra bi abdihi. Kalau ruh saja, asra bi ruhi Muhammadin. Tapi tidak. Asra bi abdihi, hamba-Ku, seketul tubuh badan dia. Gitu difaham. Seterusnya pendapat yang benar adalah yang dilihat oleh Rasulullah SAW di ufuk tertinggi lalu mendekat dan lebih dekat lagi ialah Jibril AS. Dia bukan Allah. Banyak sekali hadis yang menunjukkan kebenaran pendapat itu. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang mengatakan kepadamu bahawa Muhammad melihat Rabbnya, dia dusta. Ini pada Aisyah. Bahawa tak mungkin Rasulullah tengok Allah dengan mata kepala. Mata kepala, tak mungkin. Sebab tu ada pandangan kata tengok dengan basirah, mata hati. Kekerabatan antara Isa dan Yahya adalah kerana kedua-duanya adalah sepupu, dan Zakaria yang menjaga Maryam adalah suami saudara perempuannya. Suami saudara perempuannya. Bagaimana tu? Zakaria yang menjaga Maryam, adalah suami saudara perempuannya. Maksudnya Yahya, adik Yahya ataupun kakak Yahya telah berkahwin dengan Zakaria. Sebab tu Zakaria jaga Maryam. Maryam ini ayah kepada Isa. Dan dua ni sepupu. Mana tu? Bolehlah buat trees of family nanti untuk Nabi Zakaria isterinya adik-beradik dengan Ibu Maryam, Ustaz. Nabi Zakaria isterinya adik-beradik dengan Hana, Ibu Maryam. Ibu Maryam. Okey. Itulah Nabi Allah Isa dengan Nabi Zakaria ni anak Yahya ke? Zakaria, Yahya anak Zakaria. Yahya anak Zakaria, okey. Okey, faham dah. Okey. Terima kasih, Puan. Seterusnya, muncul dalam sejumlah hadis bahawa langit memiliki pintu-pintu yang digunakan untuk keluar dan masuk. Setiap langit memiliki penjaga sehingga tidak ada yang masuk atau keluar melainkan dengan izin mereka. Tapi jin iblis, sebelum Rasulullah menerima wahyu, mereka boleh naik untuk curi maklumat syurga, maklumat langit, dan mereka turun bagi tahu kepada bawah pawan dukun, menyebabkan bawah pawan dukun yang berdamping dengan mereka dapat tahu benda-benda masa depan dan beberapa rahsia. Tapi satu masa mereka tidak lagi boleh naik. Mereka nak naik, dan cara mereka naik ni bukan naik lift apa semua. Mereka duduk bertindan antara mereka satu sama lain. Mereka bersusun ni daripada bumi ni, mereka duduk tindan ramai-ramai sampailah ke langit. Mereka adalah yang duduk panjang naik macam piramid manusia tu lah. Itu cara mereka naik. Jadi ramai mana tu? Ramai lah.
Nah, tapi ketika mana satu masa mereka tidak boleh lagi naik. Bila mereka tak boleh naik, mereka kata, kenapa ni? Nak naik kena panah kilat. Nak naik kena panah kilat. Dan jin ni ada yang bersayap. Ya? Ada 3 jenis kelompok jin. Hadis bagi tahu, yang pertama yang boleh berupa dengan binatang, kucing, anjing hitam, dan seumpamanya ular. Dan ada yang bersayap, berpindah randah nomad. Dan seumpamanya, dan ada yang kekal, iaitu yang Muslim sebahagiannya. Ya? Dan mereka tinggal di tandah apa semua itulah, tempat kotor. Tapi jin Islam tak tinggal di tandah, kotor, najis. Mereka tak duduk. Jadi apa berlaku? Jin ni pun berkelana. Mereka telah diarahkan untuk ke timur ke barat cari punca. Sebab apa kita tak boleh naik dah ke langit ni? Jalan. Jumpa Rasulullah duk baca Quran di Mekah. Jadi mereka pun report, inilah punca kita tak boleh naik ke langit dah. Iaitu Muhammad telah terima wahyu dari langit, menyebabkan pintu langit tertutup. Ini semua ada dalam sebab nuzul surah Ar-Rahman dengan surah Al-Jin. Kalau kita baca ya, tu buku baru Dr. Basit tu yang saya buat tu. Memang itulah maklumat-maklumat yang ada dalam tu. Seronok. Baca tu, baru kita tahu, gitu. Dan masa tu jin ni bila dengar Nabi Muhammad baca surah Ar-Rahman, Rasulullah sedih kerana bila Rasulullah baca surah Ar-Rahman, orang kafir tak saya dengar. Tapi rupanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah, "Hey Muhammad, jangan sedih. Kamu tak perasan ramai jin telah masuk Islam disebabkan dengar kamu baca Ar-Rahman." Dan yang dengar ni pula balik dakwah tu kepada jin-jin mereka itu. Luar biasa. Ya. Jadi itu surah Ar-Rahman dengan surah Al-Jin. Itu menarik kita tahu sebab nuzul ataupun cerita di sebalik surah-surah tersebut. Baik. Seterusnya, tapi itu juga membuktikan Rasulullah bukan 24/7 boleh tengok jin ya. Rasulullah hanya boleh tengok jin dalam rupa yang asal bila Allah buka hijab dia. At the certain time. Not all the time ya. Kita kadang-kadang salah faham. Rasulullah boleh. Jadi kita pelik ada manusia yang so-called bomoh, pawan dukung, penghalau hantu, Ghostbuster ni, Ghostbump apa semua ni. Duk dakwa 24/7 boleh tengok. Bahkan duk boleh tangkap masuk botol lah, masuk apa ni. So, me myself, I am very curious about that claim lah. Benar ke? Kalau saya terbang berguling-guling, sekarang ada dah 14 ekor saya tangkap ni. Seekor RM100. 14 ekor RM1,400. Okey lah. Orang lain tak nampak. Dia benda-benda begitu kita kena sedikit jangan mudah percaya lah. Jangan mudah percaya ya. Okey, 30 pukul 11 lagi kita berhabis. Keutamaan solat kerana kefarduannya tidak sama dengan ibadah fardu yang lain. Solat difardukan di langit tertinggi, difardukan pula kepada Rasulullah SAW sendiri. Dengan berulang kali dialog secara langsung, Allah SWT berbicara dengan Rasulnya ketika memfardukannya tanpa perantaraan dan menjadikan 5 kali solat dan pahalanya sama dengan 50 kali solat. Sebenarnya cerita Isra Mi'raj ni intipati sebenarnya solat ni. Solat intipati sebenar. Duk cerita pasal Rasulullah jumpa buruk lah apa semua, itu tak penting pun sebenarnya berlaku. Yang pentingnya adalah ni, Rasulullah terima solat itu sebenarnya. 31, perubahan pada diri Adam AS ketika tertawa melihat arwah orang saleh daripada keturunan anak cucunya dan tangisan ketika melihat arwah orang yang tidak saleh daripada kalangan mereka. Boleh memberikan pujian secara terbuka pada seorang yang jika tidak menimbulkan fitnah. Para nabi yang menyambut Rasulullah memuji baginda ketika berlalu di hadapan baginda. Pujian Rasulullah berdasarkan hadis ada saya buat analisis. Rasulullah tak puji batang tubuh. Kalau baca hadis Rasulullah puji sahabat-sahabat, Rasulullah kata, Abu Bakar ni bagus, Abu Bakar ni gini-gini. Rasulullah akan puji akhlak dan juga perbuatan orang tu. Bagus Abu Bakar, solatnya sekian. Bagus kamu, ini amalan ahli syurga kerana kamu telah sedekah sekian. Jadi pujian tidak pada batang tubuh. Bagus dia ni memang hebat lah, sejak kecil lagi ni beranak-beranak tu hebat tu ni. Jadi betul batang tubuh. Jadi orang tu jadi sombong, jadi angkuh, jadi ria. Tapi kita kata alhamdulillah, bagus perbuatan awak ni. Anak kita ya, anak kita, suami kita, isteri kita, kita puji. Sedap awak masak ni. Masak lagi lah petang. Dia masak lagi lauk sama. Tengok seminggu tu lauk tu dia masak. Tapi kalau puji badan tubuh, awak ni begini.
Dia tak kekal. Bila dah tua nak puji apa? Masa muda comel, masa tua nak puji apa? Tapi kalau puji, bagusnya awak ni solat awal waktu sama. Malu saya dengan awak. Jadi puji perbuatan itu lebih tepat dan lebih praktikal dan lebih kekal lama dan lebih genuine. Ibu-ibu sekalian, cuba praktiskan ya untuk suami dan isteri masing-masing yang ada. Puji perbuatannya. Kalau hari ni dia balik bawa satu kuih lah kita kata. Puji, terima kasihlah bawa kuih hari-hari. Oh, esok dia bukan kuih dah dia bawa. Segala jenis apa tak tahu dia beli di kedai. Dan itu menyebabkan kita tak perlu suruh dah. Kalau anak-anak tu, Allah rajinnya tolong ibu bersihkan dapur. Kalau boleh nak beranak 10 orang lagi lagu ni. Dah. Itu umi saya lah macam tu. Allah, kalau boleh nak beranak 10 orang lagi. Over lah. Tapi tidak puji batang tubuh. Puji kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan amaliyah yang dibuat tu. Bagusnya jaga solat awal waktu. Bagusnya ngaji Quran hari-hari. Itu menyebabkan mereka akan lebih motivasi nak buat benda baik. Nampak tak? Itu antara dapatan-dapatan kajian hadis psikologi yang dibuat oleh para sahabat saya. Walaupun ada sebahagian kita tak setuju, tapi sebahagian lain menarik untuk diberi perhatian. Ya. Dia panggil mendorong lah. Dalam psikologi dia panggil nak mempengaruhi untuk berubah sikap. Dah. Jadi tengok Rasulullah, dia tengok hadis Rasulullah puji perbuatan yang baik. Perbuatan. Berlaku nasakh. Nasakh ni penghapusan ataupun pemansuhan pada ibadah sebelum ia diamalkan. Allah memfardukan 50 kali, kemudian memberi keringanan hingga menjadi 5 kali saja. Syurga neraka adalah makhluk ciptaan Allah. Rasulullah telah menyaksikan neraka dalam Isra'-nya dan masuk ke dalam syurga serta berjalan-jalan di dalamnya dan melihat sebagian daripada pelbagai kenikmatan. Disebabkan inilah bila Rasulullah balik cerita kepada sahabat tentang syurga neraka, dia dengar daripada orang yang dah masuk, tengok sendiri. Saya selalu kiaskan, saya balik cerita pada ibu-ibu sekalian, oh syoknya pergi umrah, syoknya pergi haji, begini. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz pergi berapa kali dah? Setakat ni tak pergi lagi. Lepas tu yang cerita tu, dengar-dengar orang lain cerita lah. Jadi jam lah kitanya. Ni sembang ni. Sembang kencang ni. Ini jenis sembang kasih bimbang ni. Jadi berbeza dengan contohnya kalau Dr. Basit cerita, oh gini. Datuk tahu mana? Amor duduk 10 tahun. Sana daripada degree, master, PhD, bawa anak bini, anak-anak beranak sana belakang. Kita dengar pun, ni betul ni betul. Lepas tu sekarang pun setahun ada 5 kali lagi umrahnya, pergi haji tu confirm dah memang panggil untuk khidmat tu. Dah. Umrah ni kalau ada orang panggil jadi mutawif, hagilah. 5 kali pula 10 kali. Kita kata tak ada apa lah gitu. Memang solid lah dia punya testimoni esok itu. Okey. Last tu boleh bagi seorang menyandarkan belakang badannya ke Kaabah dan mengarahkan wajahnya ke arah bertentangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS ketika dia menyandarkan belakang badannya ke Baitul Ma'mur. Ni kiasan ya, tapi tak ada orang nak menyandarkan hari ni ya. Nak dekat pun tak boleh. Nak tiba-tiba nak pergi menyandar, orang pijak lah kamu situ. Orang ramah tu, tak tahu lah. Tapi dulu-dulu mungkin ada. Dulu zaman orang tak ada apa semua, ada orang menyandar. Sebab di sana adalah konon-kononnya kalau kita membelakangi Kaabah, menghadapkan punggung tu jadi macam tak baik apa semua. Dan ini berdasarkan apa yang Nabi Ibrahim buat kepada Baitul Ma'mur, hukumnya tidaklah begitu. Sebab Kaabah ni simbol sahaja. Cuma adalah hadis Rasulullah yang melarang kita jika kencing ke berak buang air besar menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Itu ada. Tapi di tempat yang terbuka. Kan dulu kan RNR mana tu? Ada RNR mereka ni pokok-pokok jelah, semua nak berak nak kencing kan. Jadi menghadap kiblat tu kena ni. Tapi kalau di tempat yang tertutup dalam rumah, tandas dalam rumah apa semua, maka tidak ada masalah untuk nak menghadap mana-mana. Ni setengah ustaz dia baca hadis pertama tadi, dia kata, rumah ni menghadap mana? Rumah ni tandas menghadap kiblat ni. Kena pecah lah. Dia punya tandas tu tukar balik apa semua. Tak pasal-pasal. Berpuluh ribu pula habis itu. Semata-mata tukar tandas tak menghadap kiblat. Tak ada isu. Rumah kita, rumah tandas tertutup, tak ada isu. Jadi maksudkan Rasulullah melarang menghadap dan belakang kiblat masa buang air kecil ni adalah ketika mana? Di tempat yang terbuka. Kat hari ni mana ada tempat terbuka kecil beraknya? Tempat kita ni tak biasa.
Tapi pergi ke India, apa semua jangan terkejut. Jalan sikit, tepi jalan. Dah. Di Mesir, memang biasa, kecing tepi jalan. Hancing mau, banyak. Mereka ni walaupun Islam tapi bab itu fair. Kita elit Malaysia ni tak jumpa. Tapi kadang-kadang nampak tuan-tuan. Saya 2-3 kali jumpa. Berhenti highway tepi tu, Allah kata. Tapi setakat ni tak jumpa orang Melayu. Orang bukan Melayu. Entah-entah yang mari daripada negara Cina, ya, begitu keadaannya. Memang kita tak boleh begitu. Pernah berlaku penutupnya. Pernah berlaku satu cerita ni apa dia? Konon-kononnya lah. Presiden Presiden India, Presiden Mesir. Bila mana Presiden Perancis datang melawat ke Mesir, dah tunjuk kawasan tu, jadi tiba-tiba dalam lawatan tu kawan ni tengok apa dia? Ada orang kencing di lorong-lorong di jalan ni lah. Jadi dia pun stres lah, bukan stres, malu lah. Dia plekeh lah. Dia kata tengok orang Mesir ni jenis kencing merata. Jenis kencing merata, dia kata. Presiden Perancis kata, tengok orang kamu tidak bertamadun untuk kencing merata, hancing. Tempat kami tak ada lagu tu. Jadi Presiden Mesir ni pun geram lah. Dia pun berdendam. Ni cerita tak betul ni, cerita rekaan. Tak sahih pun. Jadi bila lawatan balas, Presiden Mesir telah pergi ke Perancis. Nah, tengah berjalan-jalan tu, tiba-tiba dia tengok ada juga benda yang sama. Iaitu, apa dia? Ada orang Perancis. Di Perancis tu kencing. Kencing di lorong berdiri. Kencing tepi jalan begitu. Nah, dia pun kata, tengok, kamu kata kat aku. Tengok kamu pun, rakyat kamu pun sama saja. Presiden Perancis kata, cuba kamu kita tanya orang mana tu. Pergi, tanya. Kamu daripada mana? Saya asal daripada Mesir. Orang Mesir juga. Nak katanya perangai tu, perangai budaya orang ni. Daripada Alhamdulillah kita orang Melayu ataupun orang Malaysia secara umumnya tak begitu. Saya yakin kalau katanya bukan Melayu, yang duduk kecil di jalan pun kalau tanya, you ni orang mana ni? Pelancong luar negara kalau ke mana, begitulah. Alhamdulillah. Dari satu segi, itu nikmat jugalah. Baik, akhir sekali muncul dalam pelbagai hadis bahawa Rasulullah SAW melihat di langit dunia perkara-perkara yang beliau lihat di Sidratul Muntaha. Antaranya ada 2 buah sungai yang mengalir. Kedua-duanya adalah sungai Nil dan Euphrat. Ketika ditanya Rasulullah SAW, Jibril AS mengatakan kedua-dua sungai ini adalah asal sungai Nil dan Euphrat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dimaksudkan dengan itu adalah bahawa asal kedua-dua buah sungai itu adalah 2 buah sungai yang ada di langit. Bukan bermaksud kedua-dua sungai mengalir dari 2 buah sungai yang mengalir di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Habislah kita. InsyaAllah seterusnya kita masuk kisah yang ketiga. Ni ada komen-komen ni. Kod tulis kat kami, you don't need to come to Palestine to give us money. You can do that from Malaysia, but please come here, fill our masjid. If nobody come, they will take it away. Itulah. Ada pandangannya sebut begitulah. Moga betul makbul. Amin. Yang nak pergi sekali jadilah ya. Saya ikut sahabat. Ya. Alright. Kau Nabi Musa AS paling degil. Okey, kena set KPI ya. Nanti kita akan buat list ya. Semua kena report. Berapa orang dah dia. Itu. Wallahu a'lam. Okeylah, kalau nak berhenti pun lewat dah ni. Kak Liza, Kak Fini. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita dah belajar tentang hadis yang agak panjang, Isra Mi'raj. Bukan untuk kita membayang-bayangkan borak tu bagaimana, tapi apa yang kita boleh belajar daripada sebalik hadis tu ada pelajaran lain, ada adabnya, ada psikologinya, ada cara metod dakwahnya dan sebagainya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz untuk pelajaran pada hari ini. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Panjang umur rezeki. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.